Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita baru sampai ke tempat kedua hari ini selepas kita dapat penjelasan yang amat baik daripada Ustaz Fatahan di medan Uhud. Sekarang kita berada di uh, Masjid Fassah. Saya ambil dulu sementara kita tunggu kawan-kawan sahabat-sahabat lain untuk join kita. Okay. So saya pusing-pusing dulu. Ambil sikit lah. Saya pusing-pusing dulu. Sementara tunggu sahabat-sahabat lain join. Okay, saya serah sesi kita pada Ustaz Fatahan lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita sekarang ni berada di tempat yang kedua, destinasi yang kedua, iaitu kita berada di sebelah Masjid Al-Fassah. Masjid Al-Fassah. Jadi dinamakan juga masjid dengan Masjid Uhud. Dan di sinilah Nabi SAW apabila tentera kaum muslimin tentera musyrikin berjaya menguasai medan pertempuran yang menyebabkan Nabi SAW terpaksa melarikan diri ke arah lereng Bukit Uhud ni. Dalam bahasa Arab dipanggil dengan Syi'b Uhud, ataupun lereng Bukit Uhud. Jadi Nabi SAW melarikan diri ke arah sini. Ke arah sini, dan nanti kita akan pergi lagi masuk ke dalam. Dan di situlah yang kita katakan tempat mihras, ataupun tempat takukan air. Dan daripada situ dia ambil air untuk Nabi SAW. Dan boleh kita katakan di kawasan itulah tempat Nabi SAW melarikan diri dengan para sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi SAW di sini Masjid Al-Fassah, sejarahnya tempat Nabi SAW selepas daripada peperangan Uhud. Kita katakan peperangan tu berlaku di antara subuh dengan zuhur, dan berakhir sebelum zuhur. Selepas daripada peperangan, Nabi melarikan diri ke sini, dan Nabi bersolat zuhur di sini dengan para sahabat Nabi SAW. Nabi solat zuhur di betul-betul di kaki Bukit Uhud ni lah. Jadi ini dipanggil dengan Al-Fassah, bersempena dengan satu ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah Taala berfirman, wahai orang-orang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepada kamu luaskanlah kedudukan tempat duduk, ataupun fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Maka luaskanlah tempat duduk tersebut, bagilah ruang untuk orang lain juga duduk bersama. Yafsahillahu lakum, nescaya Allah Taala akan memberikan kamu ruang. Allah Taala juga akan memberikan kamu ruang. Jadi dinama dengan dikatakan ada sebab nuzul yang berkaitan dengan Masjid Fassah ni. Dikatakan juga sebenarnya itu tak ada kaitan. Cumanya At-Tabari dia menyatakan sebetulnya Al-Fassah dalam ayat tersebut memberikan ruang tempat duduk dalam satu majlis itu, dan mencakupi majlis ilmu, ataupun majlis bersama dengan Nabi SAW, ataupun majlis perang. Majlis perang, ataupun kita katakan di dalam perang juga disebut dengan majlis untuk kita berikan ruang. Jadi ditafsirkan oleh Al-Imam Tabari sebegitulah. Dan sebab tu dinamakan tempat ini dengan Al-Fassah. Sebab dikatakan sebab nuzulnya diturunkan pada tempat ni, berkenaan dengan peristiwa ni. Akan tetapi kebanyakan mufassirin menyatakan sebenarnya dia lebih umum, ayat tu lebih umum, mencakupi majlis perang ataupun majlis ilmu bersama dengan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW solat zuhur di sini, dan di sini juga ada dua lagi tempat yang dikatakan berkaitan dengan Nabi SAW.
satu di depan. Sebab ni masjid, depan tu mihrab. Depan tu sikit ada kesan mihrab tu. Zaman Nabi tak ada sebenarnya. Binaan ni tak ada. Akan tapi kebanyakan masjid-masjid yang ada dalam sejarah ni dibina pada zaman Omar bin Abdul Aziz. Sebab Omar bin Abdul Aziz pada zaman khilafahnya, cara dia nak bagi tempat satu-satu tempat bersejarah tu adanya kesan dia bina masjid. Sebab apabila dibina masjid, kita mengetahui satu-satu masjid tu tidak boleh dirobohkan tanpa sebab. Walaupun dengan peredaran zaman yang lama, masjid tak boleh dibina, tak boleh dirobohkan tanpa sebab. Jadi sebab itulah Umar bin Abdul Aziz dia membina tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan sejarah Nabi SAW, sirah Nabi SAW. Dia bina masjid. Bina masjid ni, bina masjid Al-Fatah di Sab'ah Masajid. Dan banyak lagi masjid-masjid yang lain dibina oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai tempat ini ada kaitan dengan sirah Nabi SAW. Jadi berlaku peredaran zaman demi zaman pun masjid masih tetap ada. Cumanya yang berlaku ada sedikit pembaharuan di sebahagian masjid. Ada yang masih lagi dengan kekal binaan yang lama. Itu je hanya beza. Tapi kebanyakan masjid dibina pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Bukan pada zaman Nabi lah. Zaman Nabi mana sempat sebab Nabi dan para sahabat pun dah tercedera. Dan sekadar untuk solat saja, menjalan kewajipan mendirikan solat. Lalu dikatakan di sini tempat Nabi SAW bersolat zuhur pada hari Sabtu tersebut. Jadi kita sebutkan tadi, yang ni ada riwayat sirah yang menyebutkan Nabi solat di sini. Ada pun dua tempat lagi, satu di hadapan masjid ni. Dia panggil dengan tempat taqiyah. Tak perlu tunjuk lah. Di depan di sebelah kabel elektrik tu, ataupun tempat kita kata pusat elektrik tu, sebelah dia tu ada satu lubang. Jadi orang menganggap di situ tempat Nabi letak kepala rehat. Letak kepala dipanggil dengan taqiyah. Tempat Nabi letak kepala. Dan kalau kita tengok di belakang masjid ni ada satu gua. Boleh mai sini. Di belakang masjid ni ada satu gua. Sebenarnya tu gua tu. Tapi sekarang ni telah orang dah tak boleh panjat, dia dah pagar sekeliling bukit ni. Dan di gua tu sendiri telah ditutup. Sekarang ni telah ditutup dengan konkrit ataupun dengan simen lah. Sekarang ni telah ditutup. Jadi dah tak ada siapa-siapa dah boleh masuk. Jadi kita sebutkan di sini ada 3 tempat sejarah lah ataupun yang dikatakan orang. Satu masjid ni memang betul-betul ada riwayat sebut. Cuma yang masalahnya 2 lagi, tempat letak kepala Nabi tadi, sebelah kanan masjid dan juga sebelah kanan sana. Okey. Di hujung sana tu tempat dikatakan tempat letak kepala Nabi, dan di hujung kiri sebelah sana tempat dikatakan Nabi panjat bukit dan bersembunyi dalam gua tersebut. Jadi kata Al-Matari di antara ahli sejarah, dia kata ramai orang yang menyangka di sinilah tempat Nabi SAW menyembunyikan diri. Akan tapi tidak ada satu riwayat pun dalam sejarah ataupun dalam sirah yang menceritakan Nabi dalam peperangan Uhud, Nabi panjat dan masuk gua. Tak ada. Jadi sebenarnya 2 kisah ni, tempat Nabi panjat gua dan juga tempat Nabi letak kepala, ni adalah tidak benar. Kata ahli sejarah, sebenarnya tempat ni tidak benar. Yang adanya peristiwa di Masjid Fasah saja. Jadi sebab tu kadang-kadang kita kena perbetulkanlah beberapa maklumat. Sebenarnya dalam kalau kita baca sejarah, sirah sekalipun, dalam kitab sirah, dalam hadis dan sebagainya, tidak ada langsung riwayat yang menyebutkan Nabi panjat bukit masuk dalam gua. Dari sudut logik pun, Nabi dan para sahabat, bagaimana Nabi nak masuk gua sedangkan ramai lagi yang ikut Nabi bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan gua tu sempit sangat. Boleh masuk seorang 2 orang je. Jadi Nabi dan juga para sahabat tak sesuai untuk bersembunyi di dalam gua tersebut. Bahkan gua tu kalau kita tengok, dia menghadap ke arah medan pertempuran. Kalau Nabi masuk panjat atas tu, terus kufar Quraisy boleh nampak Nabi SAW. Jadi tak logik. Nabi nak bersembunyi. Kalau duduk di atas gua sana, gua tu betul-betul menghadap ke arah medan pertempuran. Jadi kalau Nabi panjat ke atas tu, tentera kufar Quraisy yang nak cari Nabi tu, mereka akan nampak Nabi duduk panjat atas bukit dan berada di atas gua tersebut. Jadi disebabkan tu, kata-kata ataupun pandangan yang menyatakan Nabi SAW berada tu adalah pandangan orang awam. Dan tidak ada pun ahli sejarah yang menyebutkan Nabi SAW bersembunyi di dalam gua dalam medan pertempuran Uhud ni.
Jadi yang sebetulnya kisah di sini yang berkaitan dengan Uhud adalah tempat Nabi SAW solat zuhur di sini, dan ada kesan binaan binaan yang lama, dan dua tempat ni macam kita sebutkan ditutup oleh kerajaan Saudi sekarang ni sebab dia tidak ada kaitan langsung dengan sejarah sebenarnya. Jadi sebab tu ditutup. Bukan Saudi nak menutup sejarah, akan tapi disebabkan benda tu tidak ada sumber langsung. Kalau kita tengok banyak lagi tempat-tempat yang masih terpelihara sebenarnya. Termasuk masjid ni dan masjid-masjid yang lain, masjid 7 dan sebagainya, masih lagi dengan binaan yang lama. Mereka tak robohkan, tak tutup dan sebagainya. Akan tapi ni disebabkan dua tempat ni hanya tempat yang berlaku khurafat dan sebagainya, orang pergi sapu, minta berkat dan sebagainya, dikatakan Nabi letak kepala. Sebab benda tu tidak ada riwayat yang sahih dan juga tidak ada riwayat langsung dalam kitab-kitab sirah. Jadi sebab itu sekarang ni tempat-tempat ni telah ditutup lah, dipagar, dan juga lubang-lubang tu sendiri telah disimil lah, ditutup rapat. Wallahualam, nanti kita akan pergi ke Mihras. Mihras ni adalah tempat berdekatan dengan Nabi SAW lari dalam medan pertempuran, dan juga di sini juga daripada Mihras tu juga diambil air untuk mengubati cedera Nabi SAW, kesan luka Nabi SAW. Jadi insya-Allah kita akan bergerak sekejap lagi. Jangan kita naik kereta ke mana. Kita akan pergi sana lah, insya-Allah. Kalau ada persoalan boleh sambil-sambil kita bergerak ke sana nanti, insya-Allah. Kita akan bergerak ke tempat yang seterusnya. Sambil itu saya cuba ambil gambar video lagi sekali sebab tadi saya ambil daripada arah ni, sebab matahari kat depan takut tak jelas. Saya cuba ambil daripada sini. Mungkin jelas sikit. Dan kita akan bergerak bersama Ustaz Fathan ke tempat seterusnya. Jadi saya sambil-sambil tu kalau ada soalan saya boleh bacakan untuk Ustaz Fathan jawab, insya-Allah. Kalau ada soalan Okay, boleh tanya, insya-Allah. Sambil-sambil kita jalan ke kereta dan pergi ke tempat seterusnya. Lokasi Mihras atau lokasi ketiga dan lokasi terakhir untuk kita pada hari ini. Putri Norisha komen penerangan yang jelas, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz Eka. So, Puan Roziana Umar, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Cik Zul Hassan, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Hajah Nurul Hidayu, kami tak sampai sini pun ziarah Muntarikh bawah. Apa, insya-Allah nanti datang semula boleh datang lagi, insya-Allah. Mungkin kita boleh sebut. Satu masalah kalau penjemaah-jemaah nak datang ziarah di kawasan ni, sebab kawasan ni kawasan perumahan dan nak masuk ke sini jalannya agak sempit. Kalau kita datang dengan bas memang tak muat. Memang tak boleh masuk kawasan-kawasan sempit ni. Jadi biasanya orang yang datang ziarah ke tempat-tempat ni dia naik coaster ke ataupun kereta sewa, datang sendirilah maksudnya. Datang naik kereta ataupun kenderaan-kenderaan kecil sebab memang bas tak boleh nak masuk kawasan yang sempit ni lah. Sebab tu yang menyebabkan ramai jemaah tak dapat datang ke sini dan lihat di sejarah yang berada di kawasan ni lah. Jadi nak datang sini kena sewa kereta ataupun kalau coaster pun mungkin boleh masuk lah. Coaster sedikit lebih kecil lah berbanding bas yang agak panjang dan besar. Jadi itulah mungkin faktor travel agent tidak bawa datang jemaah masuk ke dalam ni. Terima kasih Ustaz Fathan. Sebelum kita bergerak ada beberapa soalan. Satu, Masjid Nabawi dan Medan Uhud arah mana Ustaz? Kalau dari sini. Tadi sebenarnya kalau nanti dah Prof Nordin dah rakam tadi, kita boleh tengok balik dan saya dah cerita secara detail lah. Arah daripada kita duduk di atas Bukit Memanah tadi, kita dah tunjukkan Masjid Nabawi, dah tunjuk kedudukan Uhud di mana. Sebenarnya Uhud ni berada di bahagian utara
dan Masjid Nabawi di bahagian tengah. Jadi kita di bahagian utara. Kalau kita sekarang ni betul-betul gambar kita sekarang ni menghala ke arah Masjid Nabawi lah. Bukit Uhud berada di utara Madinah. Nanti boleh tengok balik video awal-awal tadi, kita dah tunjukkan secara detail lah. Sebab daripada atas bukit tadi kita dah nampak satu persatu bangunan-bangunan yang kita tunjukkan, dan juga tempat-tempat bukit-bukit yang berkaitan sekitar ni. Jadi nanti boleh rujuk balik pada video tu, insyaAllah. Ustaz, sekarang sejuk ke? Oh, sejuk insyaAllah. Sekarang ni masih penghujung bulan 1 ni adalah kemuncak musim sejuk lah. Hujung bulan 1, awal bulan 2 ni adalah kemuncak musim sejuk. Dan insyaAllah pada akhir 2 ni dah akan beransur kurang sejuk lah. Sikit-sikit akan makin panas lah. Dan bulan 3, bulan 4 tu adalah musim bunga. Dipanggil musim bunga. Sebenarnya Saudi ni juga ada 4 musim. Ada sejuk, musim bunga, musim luruh dan juga musim panas. Jadi selepas musim bunga, bulan 5, bulan 6 tu barulah permulaan musim panas. Dan kemuncak musim panas pada bulan 7. Bulan 7, 8. InsyaAllah. Jadi sekarang ni masih lagi musim sejuk lah. Sebab tu kami pun pakai sweater lagi. Ini insyaAllah. Okey, ada satu soalan saja. Mungkin soalan yang terakhir sebelum kita bergerak ke tempat seterusnya. Soalan ni Ustaz Fatahan dah jawab, tapi soalan ni daripada kawan saya ni, senior saya, Dr. Muhammad Fakhruddin Ismail. Jauh ke tempat ni dari makam Uhud, Ustaz? Alhamdulillah. Tadi kita dah cerita dah. Tempat ni, kedudukan masjid ni dengan medan makam syuhada Uhud lebih kurang 1 kilometer. Jarak 1 kilometer. Tadi pun kita datang sini kejap je, 1 kilometer naik. Dengan naik kereta, nak berjalan kaki pun boleh sampai. Daripada medan pertempuran tu jalan kaki 1 kilo lah. Tapi kalau nak patah balik dah 2 kilo lah. Jadi sebaiknya kita datang naik transport lah, masuk ke dalam. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Okay, insyaAllah. Saya rasa kita akan stop dulu sekejap. Saya akan bergerak bersama Ustaz Fatahan ke tempat ketiga. Sambil rakam. Sambil rakam boleh? Okey. Okey, Ustaz akan rakam dalam kereta, insyaAllah. InsyaAllah. Tempat kita nak tuju ke arah sana. Tu adalah lereng bukit Uhud. Kanan kiri kita ni adalah bukit. Kanan kita adalah bukit. Cuma sekarang ni dah tersekat dengan bangunan-bangunan penempatan penduduk sekitar ni, menyebabkan bukit tu kita tak nampak sangat. Dia berada di antara lereng bukit. InsyaAllah kita menuju ke Mihras. InsyaAllah Mihras. Mihras ni tempat yang kita sebutkan tempat Nabi SAW. Ataupun maksud Mihras tu adalah tempat takukan air di celahan bukit. Ataupun tempat tadahan air. Jadi biasanya air di situ sentiasa ada sepanjang tahun. Sebab dia memang tempat tempat takungan air. Kalau ada hujan saja air akan berhimpun kat situ lah. Dan sebenarnya di Bukit Uhud ni ada beberapa mihras. Kalau jamak pluralnya dipanggil dengan maharis. Jadi satu ataupun singgahnya dipanggil dengan mihras. Jadi sebenarnya setengah-setengah orang bila dia faham daripada bahasa Arab ni, maksud mihras ni adalah tempat yang terjaga. Sebenarnya perkataan tu silap. Ha di situ kalau kita orang Melayu sebut ha bulat. Bukan ha pedas. Bukan ha. Ha bulat ni maksud mihras, bukan mihras. Bukan ha pedas. Kalau ha pedas tu di antara huruf jim dengan kha tu, kita boleh sebutkan tempat persembunyian ataupun tempat yang dijaga. Tapi sebenarnya mihras tu adalah tempat takukan air. Kalau kita rujuk balik buku-buku bahasa Arab, disebut dengan mihras. Tempat takukan air ataupun tempat tadahan air di lereng bukit. Disebut dengan mihras.
kita sambil-sambil boleh baca soalan-soalan daripada penonton. Oh, atas sikit. Straight lagi. InsyaAllah. Ustaz, macam kes COVID di Madinah setakat hari ni, berapa kes dalam sehari? Di Madinah ni kes Alhamdulillah sekarang ni dah menurun. InsyaAllah kita straight lagi, Prof. Kita akan lalu jalan ni, off-road sikit.